Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah versus JDT, yang mana JDT menang 5-1 hasil jaringan hat-trick dari Beksen, 1 dari Heberty dan 1 dari Yuan Muniz. Manakala gol pasukan Sabah dijaringkan oleh Jafri Firdausyuh. Namun gol Jafri itu walaupun menjaringkan gol yang pertama untuk pasukan Sabah, masih lagi belum boleh membantu pasukan Sabah untuk membenam pasukan JDT di Stadium Likas. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara positif dan juga perkara yang boleh saya ketengahkan tentang pasukan JDT pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah perkara yang saya minat mengenai bahagian tengah mereka. Kalau kita lihat trio midfield pasukan JDT semalam adalah gandingan antara Hong Wan, Yuan Muniz dan juga Heberty yang bertindak sebagai attacking midfielder. Jadi kita akan ceritakan apakah peranan ketiga-tiga player ni dalam memainkan fasa build-up dan juga dalam fasa out of position ataupun ketika bertahan lah. Yang mana kalau kita lihat peranan sebenarnya yang dimainkan di bahagian tengah yang memberikan kestabilan dan juga memberikan advantage kepada pasukan JDT untuk kontrol the midfield adalah terletaknya kepada Yuan Muniz. Yang mana untuk game ni kalau kita lihat Yuan Muniz adalah seorang player yang mempunyai work rate yang sangat bagus, dia sangat rajin di dalam padang, dan ketika in dan juga out of position, Yuan Muniz adalah player yang memberikan kestabilan bagi pasukan JDT sama ada ketika attacking phase ataupun ketika defending phase. Jadi perkara inilah yang membolehkan JDT sangat fleksibel di bahagian tengah. Kenapa saya kata begitu? Sebab kalau kita lihat peranan daripada Yuan Muniz malam adalah ketika pasukan JDT memulakan build up daripada bahagian bawah, maka Yuan Muniz akan selalu drop lebih deeper untuk membentuk dua pivot ataupun untuk memberi bantuan kepada Hong Wan dalam memberikan ball progression di kawasan middle third. Dan dalam pada masa yang sama, Hong Wan dan juga Yuan Muniz akan menggerakkan bola menjadikan kedudukan JDT daripada kawasan tengah kepada kawasan attacking department ataupun masuk kepada final third lah. Jadi perkara inilah yang menunjukkan Yuan Muniz antara player yang memberikan kestabilan kepada pasukan JDT. Sebab apa? Sebab dia selalu turun drop lebih deeper untuk membantu Hong Wan dalam ball progression, dan dalam pada masa yang sama dia juga akan naik lebih advance, lebih tinggi sama ada di zone 14 ataupun di bahagian central ataupun di bahagian half space untuk membantu Heberty dalam pembentukan combination play mereka di kawasan tengah. Jadi kita boleh nampak yang Yuan Muniz ni kalau Heberty dah berada di kawasan tengah, dia lebih suka untuk membentuk link up dengan Heberty, dan sekiranya Yuan Muniz dah naik ke atas, Heberty akan lebih drop lebih deeper sikit untuk berada di belakang Yuan Muniz ataupun naik lebih tinggi untuk memberi support kepada Beksen. Jadi pada perlawanan semalam memang dalam fasa menyerang Yuan Muniz akan naik lebih advance, lebih tinggi, dan dalam fasa build up Yuan Muniz akan drop untuk membantu Hong Wan melakukan ball progression, dan ketika JDT kehilangan bola, Yuan Muniz juga akan turun untuk membantu Hong Wan dalam melakukan defensive duty, dan perkara inilah yang memberikan kestabilan untuk pasukan JDT dalam dalam memenangi kawasan bahagian tengah pada perlawanan semalam. Dan itu adalah peranan yang dimainkan oleh Yuan Muniz. Manakala peranan yang dimainkan oleh Hong Wan adalah lebih kepada player yang memfokuskan kepada ball progression dan juga lebih kepada melakukan defensive duty. Bermaksud di sini Hong Wan dia takkan naik terlalu advance ataupun terlalu tinggi ke bahagian hadapan, sebab dia akan lebih kepada memberi protection kepada bahagian back four pasukan JDT dan juga kepada bahagian tengah pasukan JDT daripada di counter. Sebab apa? Sebab kalau Sabah nak counter, Hong Wan dah boleh buat dirty work lah dekat situ, sebab mereka dah ada dua player yang boleh memfokuskan untuk bermain secara ofensif di bahagian hadapan, iaitu Heberty dan juga Yuan Muniz. Jadi Hong Wan tak perlu nak fikir bagaimana dia nak naik lebih tinggi untuk bantu Heberty ataupun Yuan Muniz, tetapi sebaliknya Hong Wan boleh memfokuskan diri untuk menggerakkan bola ketika dalam build up, dan ketika out of position adalah untuk memastikan yang dia boleh bagi protection yang bagus kepada bahagian pertahanan. Manakala untuk Heberty, bagi saya untuk game ni Heberty adalah nadi utama dalam pergerakan di kawasan final third bagi pasukan JDT. Sebab apa saya kata begitu? Sebab dalam pelaksanaan game ni, Heberty adalah lebih kepada more to number 10 ataupun attacking midfielder, yang mana dialah player yang menggerakkan bola di bahagian tengah dan juga membantu Yuan Muniz untuk push Yuan Muniz bermain dengan lebih tinggi. Jadi apabila kita berbicara tentang Heberty ni, dia bukannya seorang striker yang boleh menjaringkan gol, tetapi sebaliknya dia adalah seorang pemain
yang boleh untuk create game bagi pasukan JDT, dan dia juga adalah playmaker untuk pasukan JDT. Macam perlawanan semalam, kita boleh nampak gandingan dia bersama dengan Beksen untuk gol yang kelima, bagaimana dia membentuk combination play, dan kelebihan yang ada pada Heberty ni bukan sahaja daripada work rate ataupun kerajinan dia, tetapi daripada segi player, dia memang agak player yang sangat skillful, dan dia juga adalah player yang sangat berpengalaman. Kalau kita lihat daripada gerakan solo yang dia buat untuk menjaringkan gol ketika pasukan JDT baru start second half untuk gol ketiga pasukan JDT, itu menunjukkan yang dia adalah seorang quality player yang sangat bagus. Solo run, finishing, compose memang bagus. So Heberty inilah yang melengkapkan attacking structure pasukan JDT untuk memastikan yang mereka ada kesinambungan selepas Leandro Velasquez injured. Mereka ada kesinambungan di zone 14 dan juga di zone attacking. So mereka sentiasa ada connector yang menghubungkan antara bahagian tengah dan juga bahagian hadapan, dan dalam pada masa yang sama Heberty juga boleh move forward untuk berada di bahagian lebih tinggi sebagai tempat di bahagian serangan lah di kawasan final third. So benda tu positif lah untuk pasukan JDT apabila mereka ada trio midfield dan juga mereka ada Heberty yang bertindak sebagai playmaker untuk menjadi link up player. Itu yang pertama yang saya suka tentang JDT. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang JDT ni adalah di bahagian front three mereka. Kalau kita lihat pada perlawanan semalam, sebenarnya JDT lebih bermain dalam formation 4-4-2, yang mana kalau kita lihat mereka sebenarnya pada perlawanan semalam mereka meletakkan Oscar Arribas di bahagian kanan, iaitu menggantikan tempat Arif Aiman, dan Arif Aiman lebih diletakkan di bahagian tengah untuk bertindak bersama dengan Beksen. Jadi apa yang dilakukan oleh Solari adalah dia ingin membebaskan ataupun memberi ruang kepada pemain-pemain pasukan JDT untuk penetrate dalam kawasan yang lebih kompak dan kawasan yang lebih narrow tanpa memfokuskan gerakan hanya kepada bahagian wide area. Jadi kita boleh nampak apabila Arif Aiman more to center ataupun di bahagian tengah, memang pasukan JDT boleh membentuk combination play ataupun penetration punya phase ataupun fasa di bahagian tengah dan juga bahagian attacking department dengan melalui bahagian tengah dengan sangat bagus lah, sama ada di bahagian sentral ataupun di bahagian half space. Sebab apa? Sebab mereka ada kesinambungan daripada Heberty. So mereka boleh membentuk combination play yang sangat bagus untuk menjaringkan gol, bukan sahaja berpaksikan kepada winger tetapi berpaksikan kepada bahagian tengah juga apabila bertemu dengan pasukan yang agak compact dan juga agak bertahan untuk melepasi mereka punya defending phase. So benda tu positif lah apabila Arif Aiman main ke tengah, dia telah memberikan ruang lebih kepada Beksen untuk bergerak lebih bebas. Dia boleh create space kepada Oscar Arribas untuk masuk ke dalam, dan dia memberi ruang kepada Heberty untuk bertindak lebih bebas di kawasan tengah untuk membantu Beksen, dan dalam pada masa yang sama dia bagi ruang juga untuk Kobe On di bahagian kiri sentiasa bergerak bebas di kawasan kiri. Dan dalam game ni kita boleh nampak memang Arif Aiman dia lebih memfokus to central area bagi bantu Beksen dan juga bagi membantu Heberty serta Yuan Muniz, dan dalam pada masa yang sama Arif Aiman juga akan more to flank di bahagian kiri, yang mana dia akan bantu Cobbing On di bahagian kiri lah. Tetapi kenapa Solari letak Arif Aiman di bahagian tengah adalah kerana Arif Aiman ni dia ada kelebihan, yang mana kelebihan dia adalah membuat larian-larian di celah-celah defense. Yang mana kalau kita lihat semalam ada beberapa hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT daripada bahagian tengah straight forward to bahagian attacking adalah disebabkan larian yang dibuat oleh Arif Aiman untuk mencari ruang di bahagian pertahanan. So dia pandai buat run between the defense untuk mendapatkan bola, dan dalam pada masa yang sama mereka membolehkan untuk bahagian pertahanan fokus dekat Arif Aiman dan membebaskan pemain serangan yang lain seperti Beksen ataupun pemain di bahagian winger seperti Oscar Arribas. So pemain-pemain pertahanan akan more to attract kepada Arif, dan ruang akan dicipta kepada pemain attacking seperti Beksen ataupun Heberty untuk masuk lebih ke dalam. So that is a good thing, dan memang kita boleh nampak lah benda tu pada perlawanan semalam. Dan yang seterusnya, yang ketiga, game ni kita boleh puji Beksen lah. Beksen memang game ni dia punya finishing padu, memang tak nafikan. Dia punya pembentukan gameplay bersama dengan Yuan Muniz, dia punya positioning, dia punya finishing bersama dengan Heberty, bagaimana dia bentuk combination play memang sangat-sangat padu. Bagi saya dia adalah seorang striker yang prolific dan dia adalah seorang striker yang complete, yang mana daripada segi team play dia boleh involve dengan gerakan one two passing, daripada segi movement dia, daripada segi off ball movement dia pandai letakkan diri dia dalam position yang tepat, daripada segi finishing dia sangat clinical. So that is a good thing. Memang baguslah untuk pasukan JDT ada seorang striker macam Beksen pada perlawanan ni. Dan dalam perlawanan ni juga kalau kita lihat
pasukan JDT banyak move ataupun banyak bergerak, bukan sahaja berpaksikan kepada winger, tetapi mereka bergerak di bahagian tengah. Macam bahagian tengah tadi saya dah cerita, so kita cerita bahagian kiri kanan. Bahagian kiri kanan pasukan JDT lebih suka guna Oscar Arribas di bahagian kanan, dan mereka move forward untuk Kobe Ong di bahagian kiri untuk hold the touchline. So kedua-dua player ni agak seimbang daripada segi penggunaan bola dalam fasa menyerang. So kedua-dua player pun memberikan impact yang positif, bagaimana mereka cut in, bagaimana mereka move forward, lebih masuk ataupun move to the middle untuk berada di inverted untuk memasuki half space bagi membantu bahagian tengah untuk mereka overload bahagian tengah dan melakukan penetration di kawasan bahagian tengah lah. So benda tu positif lah untuk pasukan JDT, sebab kalau kita lihat corak permainan JDT pada game ni memang mereka improve gila-gila untuk straight forward di bahagian tengah berbanding untuk fokus point mereka di bahagian kanan ataupun kiri. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok mostly dalam game-game yang sebelum ni, apa yang cuba dilakukan oleh Solari adalah mereka guna utilize Arif Aiman gila-gila di bahagian kanan ataupun Kobe Ong di bahagian kiri ataupun Forestry untuk attack di bahagian wide area sebelum mereka cut in masuk. Tetapi untuk game ni mereka overload midfield dan mereka cuba untuk attack di kawasan middle ataupun di kawasan central untuk melakukan penetration. So that is a good thing. Mereka boleh cipta the variation of attacking untuk memastikan yang mereka boleh score, dan combination play antara pemain-pemain dalam padang pun dah bagus pada perlawanan ni. So that is a good thing lah tentang pasukan JDT. Cumanya untuk game ni ada sedikit kelemahan yang mana boleh saya katakan tentang defending structure pasukan JDT ataupun transisi counter press yang dilakukan oleh JDT pada perlawanan ni agak sedikit kurang. Dia tak efektif macam game-game sebelum ni. Disebabkan itulah Sabah berjaya untuk menjaringkan satu gol daripada counter attack. Kalau kita lihat sebelum ni tim banyak main untuk counter attack lawan JDT tapi tak berhasil disebabkan counter press JDT bagus. Tetapi untuk game ni boleh dikatakan satu kesilapan daripada mereka kena counter dan pemain Sabah berjaya hukum dengan jaringan. So benda tu mungkin mereka boleh baiki balik sebab mereka dah jarang bola kan. So benda tu mungkin efek. So bila mereka bola ni mungkin next game mereka akan baiki lagi untuk daripada segi transisi dan juga untuk mereka melakukan counter pressing yang lebih bagus lah. Dan untuk defend, Jody Ahmad, Feroz pun tak ada masalah lah. Game ni mereka bermain dengan cemerlang. Ramon Machado pun susah nak lepas Jody Ahmad. So memang kita boleh nampak lah Jody Ahmad marking Ramon Machado. Kalau Ramon Machado nak lepas, Feroz akan cepat cover dan juga rampas bola. So benda tu positif lah. Dan itu untuk JDT daripada segi paling ketara adalah daripada segi fitness lah. Untuk game ni memang kita nampak ketara gila fitness JDT. Masuk second half, JDT memang bagi kau-kau. First half boleh lagi Sabah fight. Second half dan memang nampak pasukan Sabah agak loose lah daripada segi fitness dan mereka dibantai 5-1. Itu untuk pasukan JDT. Untuk pasukan Sabah sebenarnya pada perlawanan ni mereka sebenarnya bagus. Yang pertama lah, saya memang puji mereka bagus. Mereka ada satu flow ataupun satu corak yang mana mereka cuba untuk melakukan counter attack dan counter attack mereka berjaya untuk menjaringkan satu gol. Tetapi after that, apabila mereka cuba untuk melakukan counter attack lagi, the transition is not really smooth ataupun tidak berjalan dengan lancar seperti mana yang mereka lakukan untuk gol pertama mereka melalui Jafri Chiu. Yang mana bila counter attack seterusnya berlaku, mereka cuba untuk cari Ramon Machado dan sebagainya. Ramon Machado terlalu isolated. Dia berkesorangan di atas. Dia tak boleh nak fight sebab JDT ada dua player yang recover ataupun cover kedudukan Ramon Machado di bahagian bawah. Sebab JDT dah bersedia. Lepas mereka tewas satu gol tu, mereka dah prepare. Okay, Jody Ahmad dan Feroz mereka akan stay lebih deeper dalam kawasan. Sekiranya pasukan Sabah kena attack dan pasukan JDT hilang bola, pasukan Sabah nak buat counter attack, mereka dah bersedia dengan dua player di belakang untuk cover up Ramon Machado. Jadi apabila Ramon Machado tak ada support yang baik, maka Ramon Machado tak boleh nak move forward dengan baik. So apabila the transition yang mana gol pertama tu dah bagus sebab ada technically individu yang bagus oleh Jafri Chiu yang berani buat percubaan, tetapi untuk Ramon Machado secara direct nak go into the penalty box dia agak susah sebab dia tak ada support yang banyak. So senang Jody Ahmad dan juga Feroz clear terus bola macam tu sahaja. So benda tu yang Sabah kena perbaiki lah. Yang kedua, daripada segi defending structure, untuk game ni memang kita tak nafikan lah bahagian tengah pasukan Sabah boleh dikatakan agak kurang daripada segi defensive duty ataupun memberi pressure kepada bahagian pasukan tengah JDT. Yang mana untuk gol Heberty sepatutnya boleh dihalang. Mana Pak Tesu, mana Telmo, mana Stuart Wilkin, tak ada orang halang. Dominic Tan, kenapa bagi space dan sebagainya. So benda tu boleh dipersoalkan, kenapa ruang yang banyak diberikan kepada Heberty secara solo dan melakukan percubaan. Combination play, gol daripada Baxen bersama dengan Heberty and 1-2 passing, tak ada siapa yang halang. Gol daripada Baxen yang mana hantaran daripada Yohan Muniz, Baxen melakukan percubaan direct yang sangat kencang, tak ada siapa halang. So
all the goals selain daripada sepakan penalti yang bagi saya soft tu, and all the goals yang JDT score adalah daripada kesilapan pemain pasukan Sabah sendiri. Bahkan gol Yuan Muniz and set pieces daripada pasukan JDT dah padu daripada corner. Tak ada siapa yang nak pi push ataupun pressure Yuan Muniz. Mungkin mereka tak sangka yang JDT akan buat set pieces macam tu berbanding untuk crossing. So banyak benda yang pasukan Sabah kena baiki. Tetapi apa yang boleh saya puji adalah daripada segi counter attack. Apabila mereka buat counter attack, mereka berjaya untuk game ni. That is a good thing lah, sebab mereka berjaya buktikan yang apabila main counter attack sebenarnya mereka boleh score menentang pasukan seperti JDT. Jadi untuk mereka menang ataupun untuk mereka compete, mereka perlu lagi usaha yang banyak, sebab attacking structure mereka agak bagus, cumanya di bahagian final third mereka agak kurang untuk Sabah, banyak hantaran-hantaran yang tak kesampaian dan sebagainya. Dan yang paling penting fitness mereka memang another level lah dengan pasukan JDT. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.